semua, assalamualaikum. Welcome to Sembang Santai. Hai, welcome to Sembang Santai Tia. Sekarang Tia tengah bersiaran live di Instagram TRVNW dan juga Facebook. Tia akan berbicara tentang breastfeeding. Yes, Sembang Santai Tia. Breastfeeding talk. Dengar. Hai Rosda, Nurul, Rishal, Nurul Fadilah, Sylvia. Di sini yang followers Tia yang komen saya karena topik Tia pada Sembang Santai kali ini adalah alright. Hai, mendengar? Hai Nur Huda Intan, jangan lupa share kepada 10 grup anda karena Tia akan berbicara tentang breastfeeding. Yes, Sembang Santai Tia. Ulang lagi, siapa di sini yang tengah tengok oleh Tia yang mempunyai anak atau masih menyusukan badan? Komen saya. Hai Melaka, hai. Oke. Ramai di sini yang masih menyusu badan dan mempunyai anak yang masih menyusukan atau mungkin yang baru berkahwin, mungkin belum lagi ada baby atau mungkin dalam perancangan baby atau mungkin di sini yang tengah pregnant atau mungkin yang belum berkahwin. So ilmu yang akan Tia share nih, tips yang akan Tia share nih, InsyaAllah bermanfaat kepada anda semua. Walaupun anda tak menyusukan anak, tapi InsyaAllah kalau anda seorang wanita, InsyaAllah anda akan mengalami proses tersebut. So okay, mari kita mulai. Tia sudah buat question di Instagram Tia. Apa persoalan yang Tia patut bagi? Pusinglah ibu Tia ni. Tengok ada budak kecil tu. Dia nak tidur. Dia bangun. Sangat-sangat pas kerana Tia bercakap tentang breastfeeding. Kak Ica adalah breastfeeding mom juga. Saya tanya, Kak, apa cabaran akak untuk breastfeeding? Cabaran breastfeeding. Aduh, tiba-tiba kena masuk cabaran breastfeeding. Ya. Susu Zara tak banyak masa mula-mula. Lepas tu minum jamu tiara lah. Lepas tu minum susu kambing juga. Tiba jadi banyak. Alhamdulillah. So, akak rasa kita ada tamu special yang tak disangka. Hai baby. Ya Allah, comelnya dia. Nah, sini, boleh kita pegang anak lah. Kalau mak tak nak masuk, kita bagi anak. Okey, ni contoh anak breastfeed. Dia ada demo terus. tengok dia. Ini anak breastfeed.
So siapa nak anak sihat dia kena breastfeed. Gebu. Cantiknya awak ni. Okay, ini ada challenge. Dulu. Ya sayang. Okay, mungkin dia tengah bangun tidur. Okay, so kita pergi. Nah, tu siapa tu? Okay, alay. Okay, ting. Okay, so kebanyakan orang ibu-ibu muda atau suri rumah atau mereka memiliki masalah untuk macam mana nakkan breastfeed baby. Maksudnya mereka dia tadi buka ada Q&A. Agak awal ibu rasa macam susu tu tak ada atau susu tu tak banyak. Tapi sebenarnya seorang ibu yang telah bersalin, dia mempunyai kemampuan untuk menghasilkan susu. Banyak atau tidaknya dari usaha. Betul? Ya sayang. Nampak Kak Ica punya usaha dia pam tengok anak bulat ni. Dalam bulat. Dia tak bulat. Taklah. Oh macam ke. Nah. Okay, cara menjaga anak kita macam ni. Okay. Cara menjaga anak adalah kita kena bagi ke mak ya. Alah sayang. Dapat Alaya tengah bangun tidur. Mungkin dia tak ingat lagi aku. Mungkin dia pakai tudung lain kali. Alah sayang. Dia tak ada mood hari ni. Tak ada mood. Kena friend semua orang. Alah sayang. Tak apa, jangan macam macam. Okay. Baby tengok macam tu. Ya. So maksudnya seorang ibu tu dia boleh breastfeed, tetapi terkadang masalahnya adalah daripada keinginan. So kalau kita nak breastfeedkan baby, yang pertama adalah kena ada keinginan. Seorang ibu kena ada keinginan yang kuat untuk nak menyusu anaknya. Walaupun seorang ibu tu suri rumah ke, atau dia bekerja ke, atau dia mungkin bekerja separuh masa, atau dia mungkin bekerja seluruh masa. Jadi dia ada keinginan nak menyusukan anaknya, insya-Allah dia akan boleh. Tapi yang kedua adalah kena ada apa ibu ni? Yang pertama kena ada keinginan. Yang kedua kena tahu macam mana ilmunya, kena tahu macam mana caranya. Kalau kita orang cakap macam alam menyusu badan senang je. Buka tetek, ada baby, hisap terus macam tu. Ya betul, tetapi alangkah bagusnya kalau kita tahu basic macam menyusukan badan yang tepat, and then kita tahu macam mana cara nak keluarkan susu badan, macam mana nak latch on. So benda-benda tu sebetulnya kita kena tahu sebagai seorang ibu. Just the basic. Kalau atau nak susu badan banyak. So kita kena ada keinginan. Lepas tu yang kedua, kalau kita ada keinginan, pasti apa saja yang kita nak buat pasti boleh buat. Yang pertama, kena banyakkan demand. Banyakkan demand itu kan macam ni. Baby tu akan menyusu contohlah 8 kali sehari. Okay, kita akan menyusu kena direct wajib. Direct wajib. Kalau dia tak nak susu kat direct? Okay, kenapa kalau dia tak nak direct? Mungkin ada masalahnya adalah baby tu dia tak pandai nak masuk ke tetek, atau mungkin baby dia mungkin demand mak ni dia dah berkurang. So susu yang dia suka mak tu dah berkurang. So dia rasa macam lambat, atau dia rasa macam tak selaju dulu. So that's why kita kena tambahkan pumping. Tambahkan pumping tu yang akan nak increase tetek kita ni akan banyak. So kalau dah banyak dia akan dilatih. Kita dilatih dari sekarang. Kalau kita tak latih, nanti dia lagi lah tak nak. Kan dia rasa aduh penat lah aku nak kenyot-kenyot susu mak ni. Memerlukan usaha yang double. So kita sebagai mak kena tambahkan demand pumping konsisten. Lepas tu kita kena rajin. InsyaAllah anak perlahan akan okay, ini adalah time untuk balik. Semua family Selai. Okay. Dia Hai Biden. Say hi. Hai. 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 Ada kita ramai. Dia salam dulu ke sekejap. Dia tak ke mana-mana. Terus show your teeth. Tunggu.
Okay, kita ada tamu special. Hai. Ada Ara, ada Abang Aiden. Hai, ini satu lagi anak susuan, anak susu ibu ni. Cuba siapa susu ibu say I? Siapa yang susu ibu angkat tangannya? Saya. Okay, tembak aunty. Do. Lagi. Do. Lagi. Kau ini. Okay. Do. Okay, so sorry. Hari adalah hari keluarga. So that's why agak busy sikit. So that's why. Jadi pertanyaan Kak Ica tadi, macam mana nak tambahkan susu badan yang sedikit, memperbanyak. So kita mungkin seorang baby tersebut dia dah terbiasa mendapatkan susu yang dah dipump dan diletak dalam botol, kan? So yang membuatkan baby tu tidak banyak usaha untuk nak menghisap. Dia dah terbiasa hisap sikit keluar susu, hisap sikit keluar susu. Jadi the moment breast seorang ibu tersebut hanya menghasilkan susu sedikit atau hanya menghasilkan susu pump, orang cakap exclusive pumping, yang membuatkan kalau kita nak menyusukan secara langsung, so baby akan marah atau ngeringas. Orang cakap tu macam lepas tu tak dapat, faham tak? Kerana dia dah terbiasa dapat botol yang isinya susu, lepas tu dia punya susu tu keluar cepat. Sedangkan kalau ditetek, dia keluar lambat. So that's why membuatkan baby tak nak direct feeding. Kerana kita dah biasakan sebagai seorang ibu, dah biasakan untuk nak bagi susu di dalam botol atau susu formula. So that's why untuk nak menghilangkan habits macam tu, kita sebagai mak, kita kena perlahankan. Okay, kalau dah terjadi, kita kena kurangkan amount dari susu botol tersebut dengan direct feeding. Kan, kalau misalkan sehari ibu-ibu semua menyusukan badan, contoh 10 kali, 5 kali botol, 10 kali botol. So kita kurangkan 5 kali botol, 5 kali breastfeed, supaya kita nak increase demand tetek kita. Faham tak maksud dia? Okay, so okay, ada tanya. Okay, dia akan pilih question yang terpilih. Okay, yang pertama, kenapa awal-awal susu tak keluar banyak? Okay, awal-awal kenapa susu tak keluar banyak? Sebenarnya, okay, kalau kita dah bersalin, kan, dia ada dua jenis tau. Ada jenis satu, seorang ibu yang punya susu banyak, memang dah banyak. Sebab misalnya ada yang banyak, ada langsung bengkak, kan. Tapi ada satu susu, seorang ibu yang dia lepas bersalin, dia tak, macam rasa tak ada susu. Macam kata tu macam masih normal, kan, macam tak ada apa-apa. So, yang pertama adalah bersyukurlah kalau misalkan you terlahir dengan ibu-ibu yang langsung ada banyak susu badan, kan, dah banyak. Tapi masalah yang akan dihadapi adalah, bukan rintangan yang akan dihadapi adalah macam mana nak keluarkan tersebut. Kalau tak dikeluarkan, dia akan jadi bengkak. So kita kena keluarkan susu tersebut. Sama dengan yang kedua, kita kena keluarkan susu tersebut. Ini kena keluarkan, yang kedua kena increasekan milk tersebut dan keluarkan dengan cara kita kena puting tersebut tu kita kena bersihkan, and then kita kena massage breast, and then kita kena tuam air hangat supaya dia keluar. Dan dia kena direct feeding. Direct feeding sangat penting. Kita kena bagi baby menyusu langsung. Itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat wajib. Okay? Sangat-sangat wajib, kerana kalau kita tak direct feeding, nanti takut susu ni akan mendap, and then akan mengeluarkan, orang cakap, gumpalan-gumpalan susu atau clogged duct. Kalau lagi teruk, nanti dia akan ada mastitis. Dan lagi teruk lagi, dia akan dah kena keluar. Dia ada macam taking dah bengkak, kan, kena ada operate. Auzubillah min zalik. Kita tak jangan jadi macam tu. So that's why sangat pentingnya untuk kita mengeluarkan susu badan seawal mungkin dan direct feeding. Okay? Dua tengah keluar. Okay, so next question. Okay, ni ada Ramaz ni. Macam mana nak clearkan clogged duct yang berlarutan selama lebih kurang seminggu? Okay, kalau seminggu tu dah terlalu durasi yang terlalu lama untuk kita membiarkan clogged duct tersebut. Kalau you guys dah rasa macam ada benjolan keras di breast, itu kenapa terjadi? Karena kita bagi tahu faktor adanya clogged duct tersebut, iaitu karena
Karena susu tu tak dikeluarkan dengan maksimal atau tak dikeluarkan sepenuhnya. So dia akan mendap. So that's why kita sebagai seorang ibu, kalau kita menyusu badan, kita kena macam orang cakap tu, habiskan susu ni. Kan? Karena susu ni dia akan senantiasa mengisi, isi. So kita kena habiskan susu kita. Ialah kita kena direct feeding. Dan kalau you all pump ini dia mesin. Mesin ni dia tak akan menghabiskan susu secara maksimal dengan habis. Dia akan membantu increase demand saja. So kita kena pump dan juga kita kena menyusukan direct. Menyusukan direct ni adalah kita nak clearkan tetek kita dengan clog duct tersebut. So clog duct tu macam mana nak kurangkan itu, kakak kena direct feedingkan baby supaya dia tak ada rasa benjolan. Terus yang kedua, boleh tuam dengan air hangat atau air hangat lah. Kan pakai kain ke air hangat. Lepas tu kalau tak boleh lagi, kita kena mandikan. Oh, ni bag. Yes. Okay, kita ada Nak tengok. tak apa Kak, masuk. Tak nak tengok. Tak lah. Ada Kak Ica. Okay, Kak Ica ni orang cakap ni apa yang akan bagi soalan-soalan korang punya soalan. Okay, lepas tu kalau misalkan dah mandi air hangat tu macam masih ada lagi clog duct, so kalian boleh masas di belakang, masas badan semua. Dan boleh lagi, next caranya adalah mandi air hangat. Jangan risau, dia akan explain macam mana caranya lagi dalam the next sesi Sembang Santai Tia, supaya nanti lagi dalam, tapi Tia bagi tahu dulu. Dan last kali kita boleh marmet. Marmet tu maksudnya adalah kita pump menggunakan tangan manual. Tu dah tak ada option dah. Okay, next question. Tapi ada yang kena bila lahir bayi pramatang, baby tak dapat menyusu badan dekat ibu. Satu inisiatif kena picit puting tu, tapi ada cara yang betul kan? Ya, betul. Kalau kita nak memicit puting dengan ibu, itu informasi. Kalau kita nak memicit puting dengan ibu, kita kena ada cara yang betul juga. Jangan masing picit. Kerana kalau kita suka hati nak, orang cakap nak masas ke, picit puting ke, nanti takutnya luka. Itu pun ada cara. Janganlah duk kuat-kuat kan sampai ada luka kan. So kita kena, caranya adalah kita kena sebelum nak bersalin, mungkin bulan ke-7, maksudnya 7 bulan, kita dah start untuk bersihkan puting kita. Cara nak bersihkan puting pula, ini dah macam-macam topik dah tidak cakap tak apa Okay, cara nak bersihkan puting tu, kita kena tuala hangat kan, air hangat. Jangan pakai sabun ya. Jangan pakai sabun. Hai semua. Sekarang tengah live pula dekat Instagram Kak Izara. Tapi Kak Izara curang, dia tak masuk muka dia. Okay, so kita kena cara untuk nak bersihkan puting sebelum menyusu, sebelum kita nak jadi seorang ibu. Okay, seawal 7 bulan tu korang dah kena bersihkan puting dulu. Kerana orang cakap, kalau kita tengok puting kita kan, so dia macam ada hitam-hitam kan. So kalau kita tengok sekarang kan, kita dah menyusu, dia rasa macam hitam tu dah tak ada. Dah rasa macam kulit merah macam tu kan. So dia tak ada macam penghalang. So lagi bagus untuk kita yang dah bersalin, kita kena bersihkan seawal mungkin lah 7 bulan. Tapi jangan kuat-kuat sangat. Dia just macam light je, maka bersihkan sikit. Pakai tisu basah. Tisu basah. Bukan. Kain yang dibasahkan atau kapas yang dibasahkan macam hangat. Jangan tisu basah, jangan pakai sabun, jangan. Bersihkan, kuatkan sikit. Okay, sehari dah. Setiap sekali mandi, bersihkan. Supaya nanti masa kita nak bersalin, lagi senang lah. Kita dah tak ada, dah macam cakap tu macam daki. Tahu daki? Okay, yang untuk mamak ni. So supaya senang untuk kita nak boleh teruslah, supaya tak ada lagi macam halangan untuk nak menyusu. Salah satu caranya. Kalau baby yang pramatang tu, kalau memang tak boleh nak menyusu badan, kerana dia mesti harus ada tempat yang sesuai, tempat doktor. So kita kena start pump. Jangan gara-gara baby tak boleh direct feeding, lepas tu kita tak nak menyusu. So kita kena pump dan bagi susu tu kepada baby di dalam. Kalau awal doktor tak akan bagi botol, so dia akan bagi macam cup feeding. Senang untuk cup feeding. Supaya kenapa? Supaya inilah masalah kebanyakan ibu, kalau misalkan dia langsung terus bagi botol, takut nanti dia dah terbiasa senyot best. So bagi cup feeding. Yelah, ini agak leceh sikit lah kan.
Tapi itulah hospital punya rules. Okay, so next. Ni apa? Oh, ini Facebook. Ini fanpage. Oh, kat tengok Instagram. Ni akan ada Kak Ica. Dia tak heran kenapa Kak Ica tak suka tengok muka live. Padahal muka cantik kan. Allah Akbar. Jangan nanti yang bodoh je. Okay, next. Ada okay, Kak. Soalan di Instagram Kak Ica, adakah soalan tentang isu? Live kita jawab. Okay, dekat fanpage jangan lupa untuk share ke 10 grup anda yang memerlukan informasi tentang menyusu, kerana ini adalah breastfeeding talk. Sembang santai Tia. Siapa ni? Tak kenal. Memanglah saya tak terkenal. Saya makan collagen apa? Tak makan collagen pun kau. Okay, so next. Bohong bah. Tentang menyusu badan. Dia ada ni, dia ada. Tia, rapat gila ke dengan Ica? Sekarang kita dah rapat kita. Minum olik banyak susu badan. Betul ke? Okay, sebetulnya tentang minum apa ke makan apa, sebenarnya ini adalah tambahan atau sesuai dengan ibu masing-masing. Tentang milk booster lah, sesuai dengan ibu masing. Ada ibu yang makan ini dia ada susu badan banyak, ada ibu makan kacang minum susu badan, susu itu banyak, atau mungkin dia minum sesuatu susu badan. Itu terpulang daripada masing-masing ibu yang mana works, dan asalkan apa yang kami minum itu tak bahaya. Kalau Tia sendiri, Tia akan amalkan mutiara, jus mutiara, kerana semua ini telah ada semua bahan-bahan yang berkhasiat. Ada kurma untuk tambahkan susu badan, ada halia, ada kunyit, delima. So dia all in one. So terpulang ke mana ibu yang Mak Tini. Siapa? Mak Tini. Kapan ke Indonesia? Mak Tini. Mak Tini kenal? Tak kenal. Syuting dengan kan? Production. So any milk booster you makan, itu terpulang pada you all semua. Mbak Mi, dia minum mutiara. Dia kata susu dia dah sikit, macam mana nak tambah? Alah, baru lambat lah ni join. Cara nak tambah adalah kena direct feeding, kena pumping, banyakkan demand. Susu ni supply and demand, kena banyakkan demand. Minum air yang banyak, makan yang bergizi. Lepas tu Jus mutiara ni tak apa ke kalau untuk baby. Boleh, tapi minum kena, kalau nak seawal mungkin you kena minum seawal 2 minggu baby. Jangan minum lepas bersalin, kerana baby masih kecil. So kita kena nak jaga baby punya kesihatan kan. So kalau dah 2 minggu atau sebulan boleh. Pemakanan ibu mempengaruhi susu badan ke? Okay, pemakanan ibu Ya, ini, kalau minum kopi habis. kita tak boleh tidur Tak boleh, susu jadi sikit. Okay, pemakanan ibu ni of course dia mempengaruhi, kerana apa yang kita makan baby akan bukan dikarenakan dia gemuk ke tak gemuk. Bukan artinya baby gemuk tu sihat atau baby kurus tu tak sihat. Tidak. So yang penting kalian menyusukan badan dari feeding, and then makan seeloknya. Maksudnya 6 bulan tu kena breastfeeding, kena bagi susu badan, kena bagi susu, maksud eksklusif breastfeed. Janganlah gara-gara baby kurus 4 bulan aku nak bagi nasi terus. Jangan, bahaya. So kena sesuai dengan peraturan dari WHO, iaitu 6 bulan kena menyusu, and then selepas tu baru makan. So macam mana pun baby punya keadaan, kalau masih sebetulnya dia sihat, cuma dia agak kurus, dia tak berapa gemuk, tak apa, yang penting dia sihat. Tetapi kalau you guys dah rasakan, ada tu kan setiap bulan kita kena ke doktor, dan doktor akan tengok carta. So akan cakap okay, dia memang kurus tapi dia meningkat, so tak apa. Tapi kalau dia mungkin memang teruk, dia menurun makin, doktor akan bagi suggestion untuk bagi vitamin. Tapi itu kes-kes yang lain lah. Anak saya dah 5 bulan. Okey ke mutiara tu? Saya susu badan. Boleh. Kalau 5 bulan memang sangat boleh minum mutiara. Jus mutiara ni dia membantu untuk tambahkan susu badan, membantu. Tapi bukan kerana you minum mutiara and then you tak ada usaha, you tetap je tak bagi direct feeding, atau you tak buat serve and demand, you tak minum air banyak, so dia akan percuma. So kalau you buat ada step untuk nak direct feeding and ditambah dengan jus mutiara, insya-Allah you akan dapat susu badan yang banyak. Susu badan saya cair walaupun dah minum susu. Nak buat macam mana? Macam dah macam netizen cakap ni. Susu badan cair. Okay. Kan kebanyakan ibu-ibu ni dah banyak topis tu cakap. Hai semua. Okay, susu badan cair tu kebanyakan ibu-ibu ni fikir susu badan cair tak elok, susu badan pekat elok. Okay, susu badan ni dia ada dua zat
macam dua zat lah mungkin dia tu dia ada apa namanya, dia ada pekat dan juga tak pekat kan. Dia ada orang cakap tu yang pekat sama tak pekat, dia macam ada kedua zat yang isinya adalah mineral dan juga ada lemak. So apapun cair ke pekat ke, dia tetap akan ada benda tersebut. Dua komponen tu akan tetap ada. So jangan risau. Kalau you rasa susu tu cair, mungkin you punya makanan pun tak berapa nasihat, macam tak ada sayur ke, atau mungkin you makan satu makan air, minum air je, so dia akan cair lah. Masa pregnant boleh minum ke Mutiara? Tak boleh. Tak boleh minum. Kenapa? Untuk yang baru bersalin, cara konsum Mutiara sama ke waktunya? Satu before breakfast, satu before tidur atau macam masa baru, yes, satu before breakfast, satu minum pagi dan satu malam. Okay? Sebetulnya Mutiara ni dia untuk kesihatan kita juga, mak-mak juga. Dia sangat senang, dia sangat suka Mutiara kerana dia membuang dengan sangat senang. Kan dia tak bagi dia tak bagi cerit berit, tapi dia memang senang membuang. So kalau dia makan banyak, tadi kan makan rumah makan, nanti minum malam ni memang dia akan berak. Pagi-pagi dia akan berak. Macam mana nak bagi susu badan keluar sebelum bersalin? Mampulah ke? Jangan. Okay, susu badan selepas bersalin. Okay, dia macam ni. Jangan, kalian kalau belum bersalin, jangan cuba-cuba untuk mencuba mengeluarkan susu sebelum bersalin. Jangan. Kerana itu bukan masa dia. Kalau dia, biarkan dia. Kan you boleh masak, bersihkan puting kan. Kerana kalau you keluarkan, takut nanti kontraksi. Kerana kalau tetek kita ni dipam, dia akan buat kontraksi untuk baby tu akan lahir. Takutkan nanti lahir awal. Saya breastfeeding, fully breastfeeding. Okay, macam mana nak tahu susu yang kita bukan tak basi? Aduh, ini topik kita panjang sikit. Okay, tak apa, Tia akan jelaskan sedikit pada cara. Okay, Tia perlu satu topik untuk nak menyelesaikan, tapi Tia bagi sedikit. Kita kena tahu time untuk nak bekukan susu, time untuk suhunya kan. And then macam mana nak panaskan tu, ada cara-caranya. Nanti Tia akan bincang the next topic. Macam mana nak pekatkan susu badan? Makanan kan? Kita kan. Makanan. Kita. Ini namanya form milk dan juga oh my god. Form milk dan juga hands milk. Benda pula tu. Okay, form milk tu macam susu tadi kan. Korang rasa susu encer je tak bagus, susu kental tu bagus. Padahal walaupun susu badan, walaupun dia encer ke tak encer, dia tak bagus. Dia je form milk dan juga hand milk. Betul, hand milk, form milk dan hand milk. So tak apa, you kena makan tu, you kena betulkan. Mungkin satu you just makan air je atau minum air je. Cuba kena minum, makan sayur, makan ikan, makan yang berkhasiat kan, insya-Allah akan bagus. Makan Kakak sini makan apa? lobak putih. Lobak putih. So makan sayur. Ini sayur tu bagus. Makan susu badan setelah. Macam mana nak banyakkan susu badan setelah baby 3 bulan? Kena sentiasa pump. Ya, banyakkan demand. Lepas tu banyak minum air. Lepas tu banyak makan sayur. Susu kambing boleh tambah susu badan tak? Dia sebetulnya macam ni guys. Konsepnya adalah kita kena minum air. Kan, nak banyak susu badan kena minum air. Air apa saja minum boleh. Air putih, air jus, air susu kambing ke, susu sapi ke, boleh minum. Kerana dia air. So kalau you banyak minum air, you insya-Allah akan satu faktor untuk banyak susu badan tu boleh. So boleh minum susu apa pun boleh. Yang penting jangan minum mengarut je. Selagi tu air, boleh minum. Manusia ni boleh berusaha. Tapi usaha tu janganlah terpaku gagal satu. You expect, misalnya you nak minum susu kambing je kan. Minum susu kambing, tak nak keluarkan susu, tak nak banyakkan demand. Lepas tu you punya mindset pun, alah susah. So akan susah lah kan. Benda yang lain tu dia membantu. Tapi macam mana pun dia cakap, yang pertama adalah keinginan. Keinginan kita nak susu badan tu kuat, insya-Allah apapun you akan buat, insya-Allah akan berjaya. Kalau pump je, tak direct feeding, ganggu penghasilan susu tak? Okay, sekarang kenapa kita nak pump saja atau exclusive pumping? Why? Kita kena tahu dulu. Kalau misalkan baby ada masalah macam apa namanya, orang cakap tu lidah pendek kan, atau ada masalah lain, so you must
excessive pump lah. So kalau misalkan you memang excessive pumping, memang tak boleh sangat baby tu direct feeding. So you kena betul-betul konsisten untuk pump. Dia punya Susu banyak. dia punya komitmen tu kena besar lah. Kena 12 kali atau 10 kali. You kena konsisten. Jangan tiba-tiba esok you terlupa, lepas tu nak pump balik lah. Dia akan tak konsisten lah dia punya penghasil susu. So dia lah kenapa susu tu akan berkurang. Tapi kalau you konsisten kerana you just pump ni, you punya demand tu hanya di pump saja. So you kena betul-betul konsisten supaya nak dapat susu konsisten banyak. Tapi kalau you just hanya pump saja and you tak konsisten, dia akan berkurang lah. So tapi kalau selalunya kena ada direct feeding. Kalau memang tak boleh sangat, kalau memang sebetulnya kerana hal yang boleh kita feeding, breastfeeding direct. Tadi ada soalan, lepas tu Aicha dah lupa dah apa dia tanya. Aduh. Dalam pantang boleh ke? Okay, dalam pantang minum mutiara awal 2 minggu baby boleh minum. Awal-awal tu jangan minum dulu. Okay dekat Facebook jangan lupa share ke 10 grup anda yang dah share, komen dan. Oh. Kalau dalam pantang kita bagi direct feeding kan. Yes. So macam mana nak ajar baby guna botol? Sebab lepas pantang dah kena start kerja. Alright. So betul, kalau misalnya ada hal-hal yang tak boleh kita nak direct feeding, kita kena buat botol. So caranya adalah yang pertama, bagi tu jangan maknya. Kalau mak yang bagi memang kita akan nak, Kerana baby tu tahu bawa mak ni, dia akan nak feeding juga. Yang kedua adalah kalau you nak bagi susu melalui botol atau susu badan yang dimasukkan dalam botol kerana you kerja, you kena bagi saat you tak ada kat rumah. Bagi terus ke suami ke atau ke grandma ke atau yang jaga ke, InsyaAllah dia nak juga. Kerana dia lapar, tak ada option, dia akan minum. Kebanyakan mak ni kan nak bagi mak di sini, dia akan nangis lah. Kalau anak dah 6 bulan boleh ke bagi susu badan lagi? Sebab baby dah 1 bulan dah kering dah susu dia sebab sakit. Boleh. Kalau anak tu masih ada and then maknya masih baru, masih boleh. Cuma usaha je kena kuat. Kena start untuk increase dulu. Demand tu pump sebelum dia menyusu supaya dia tak banyak mengamuk. So mak kena start dulu untuk pump dan feeding sikit-sikit. And then lama-lama kalau dah makin banyak, hilangkan pump, feedingkan banyak. Anak dah 6 bulan tapi tak nak makan, nak susu badan je. Okey ke? Oh, tak okey. Kerana macam mana pun rulesnya adalah sesuai dengan WHO dan juga hospital. Persatuan Hospital, anak di atas 6 bulan sudah kena ada makanan tambahan. Kerana kenapa? Kerana anak 6 bulan ni, dia dengan susu badan saja, dia tak cukup untuk nak berkembang. Perkembangan anak. Kerana 6 bulan anak dah mula aktif, anak dah mula untuk dapat makanan, karbo yang lebih atau sayur yang lebih, ada vitamin lebih. Susu badan ni dah tak menopang dia punya pertumbuhan. Kan? Tak sepenuhnya. So that's why kita kena ada makanan tambahan setelah anak 6 bulan. Dan diiringi dengan susu badan juga. Susu badan ni memang kena, InsyaAllah kalau boleh 2 tahun lah. Eksklusif 6 bulan. So kena bagi makan tambahan. Ya kak? Kalau 6 bulan tengoklah makanan apa yang dia okey kan. Okay, next question. Okay. Anak dia tak nak direct feeding, nak botol je. Okey kan? Okey lah kak. Janji dia minum je air. Janji minum susu. Okey, boleh je. Dia kalau dah susu dah berhenti, kalau minum mutiara susu akan datang balik tak? Bergantung pada pemakanan juga. Mutiara membantu untuk tambahkan susu badan. Tetapi you kena, sebagai seorang ibu, you tak boleh tak buat usaha. Kena buat usaha juga. You kena makan yang banyak, makan yang bergizi, pumping, and then ditambah dengan minum mutiara. InsyaAllah you punya susu akan banyak. Okay? Dia ada share dah benda ni dekat Instagram kita Ibu Hebat. So you guys boleh baca dekat situ. Menarik bukan topik kita kali ini? Waalaikumsalam. Hai Miri Sarawak, Mawar Mewangi. Kita ada Ruzaina, Zahra Manja, Yunita. Kan? Okay, bye Tia. Hai, nak balik Azif? Azif, ada orang tanya, you still with Rose? Hai Azif. Bye Zara. Azif dah taken, okay? Tak payahlah. Alright, semua. Thank you so much. Dah tak terasa dah 40 minit bersama Sembang Santai Tia. So Tia harap topik hari ini dan macam-macam juga Tia akan berbincang. Tapi jangan risau, Tia akan go deep topik by topik. So tapi insyaAllah semoga boleh bermanfaat untuk kalian semua.
Tia Arifin undur diri dulu. Dan thank you so much kepada Instagram TNW dan juga fanpage Mutiara Beauty yang telah join di Sembang Santai Tia Breathing Talk. Jangan lupa jumpa lagi dengan Tia di Sembang Santai Tia di hari Jumaat. Oke, jadi Jumaat. Dan thank you so much guys. Dan thank you untuk penaja kita Mutiara Beauty. Dan apakah Mutiara boleh dapatkan di Instagram @mutiarabeauty. Bye bye. Assalamualaikum. Macam mana nak elak puting sakit kalau first time? Masih lagi. Ibu masih lagi. Nak elak puting sakit kena bagi nipple cream. Kena bagi nipple cream. Yes. Jangan kasar-kasar sangat. Nak basuh. Tengah ajar orang.